Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan bersama dengan saya Ustaz Muhammad Zulfadli bin Zulkarnain, Pegawai Agama Akademi Latihan Rela Malaysia. Kita di dalam program Usrah Rela edisi Ramadan untuk siri yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, betapa gembiranya kita pada hari ini kerana kita berada di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Bulan ini merupakan satu bulan yang sangat dirindui oleh orang-orang yang bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kamu dengan ibadah puasa mudah sebagaimana umat-umat yang terdahulu, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini merupakan satu ayat yang cukup penting untuk kita renung dan hayati, kerana di dalam ayat ini mengandungi falsafah-falsafah dan tujuan bagi ibadah puasa itu sendiri, dan tujuan bagi ibadah di dalam bulan Ramadan secara keseluruhannya. Apa dia tuan-tuan? Iaitulah tujuan bagi kita selama sebulan di dalam bulan Ramadan ini adalah untuk kita mencapai apa yang disebutkan sebagai darjat takwa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, takwa merupakan satu perkara ataupun satu darjat yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia daripada di dalam kalangan kamu adalah mereka yang paling bertakwa. Tuan-tuan, takwa adalah satu nilai yang bukan saja penting di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan perlu kita fahami satu sifat yang perlu ada bagi satu-satu manusia yang ingin berjaya bagi kehidupan dunia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ketakwaan ini satu nilai yang cukup tinggi, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai satu madrasah untuk kita mempelajari sifat takwa. Ini tidak sama dengan bulan-bulan 11 bulan yang lalu yang telah kita lalui. Kerana apa tuan-tuan? Kerana di dalam bulan Ramadan selama sebulan ini, kalau kita renung bagaimana kita dibebankan dengan ibadah-ibadah yang banyak. Siangnya dengan ibadah puasa, kemudian pada waktu malamnya dengan solat tarawih, dengan tadarus Al-Quran, sedekah dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang sebenarnya tidak disukai oleh nafsu kita. Namun inilah yang kita didik. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bagaimana nafsu ini ibarat seperti kuda yang liar. Kuda yang liar ni tuan-tuan, saya pun tak pernah bela kuda. Tapi orang dulu bila cerita nak bela kuda ni, rupanya nak menjinakkan kuda. Kuda ini perlu dilaparkan, kemudian diberikan beban tugas yang banyak, sampailah akhirnya kuda yang jadi jinak. Jadi begitu bagaimana di dalam sepanjang Ramadan ini kita dilatih menundukkan nafsu kita, melemahkan nafsu kita ini, sampailah akhirnya unsur kerohanian ataupun unsur kemalaikatan itu akan mendominasi diri manusia ini, dan akhirnya dia akan menjadi sebagaimana kita sebut pada awal tadi, la'allakum tattaqun, mereka akan jadi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mungkin agak tajuk ini agak terlewat untuk kita bicarakan, namun setiap masa ia perlu dijadikan bahan muhasabah bagi diri kita bagi mencapai sebenar-benar ketakwaan di dalam bulan Ramadan, iaitu berkaitan dengan persiapan Ramadan. Kerana apa tuan-tuan? Faktor motivasi ini sangat penting, bukan saja di awal Ramadan. Dia perlu berada di tengah Ramadan, bahkan di akhir Ramadan lebih perlu dipertingkatkan dari segi motivasi. Kenapa tuan-tuan? Kita mendapati berapa ramai dalam kalangan saudara mara kita, sahabat-sahabat kita yang kecundang. Ramadannya awal bukan main, Masya Allah, hebat. Pertengahannya dah mula slow. Ini kita boleh pandang saja di masjid-masjid kita pada masa-masa yang lalu. Tahun ni kita tak tahu lagi baru minggu pertama ni. Jadi tuan-tuan, apa yang ingin Ustaz kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkaitan dengan persiapan Ramadan. Kita sebut 4 perkara pada siri ini. Pertama sekali ialah persiapan dari segi emosi. Tuan-tuan, Ramadan ini
adalah satu bulan yang sangat bermakna bagi orang-orang mukmin. Sebagaimana kita sebut awal tadi, orang mukmin dia dia menyambut Ramadan ini sebagaimana seperti seorang kekasih. Mungkin kita masih lagi teringat zaman kita zaman kita berendut dulu kan, zaman kita bersama-sama nak mulakan hubungan dengan isteri kita, bagaimana kita menunggu seorang kekasih kan, kita rasa serba tak kena, rasa seronok tu Allahu Akbar, tak boleh nak digambarkan, bagaimana alangkah gembiranya, alangkah seronoknya bila kita nak berjumpa dengan kekasih orang mukmin. Tapi tuan-tuan, kita nak sebutnya ialah macam mana dalam hadis Nabi pun sebut, ada dalam kalangan orang-orang mukmin ini, ada dalam kalangan manusia ini yang sampai Ramadan tetapi mereka dicelakakan dengan sebab Ramadan. Mereka tidak mendapat tempat di dalam Ramadan. Dan kita boleh katakan sebagai antara tanda-tandanya ialah dengan kegembiraan ketika masuk di dalam Ramadan, kerana hanya orang beriman sahaja yang akan berasa gembira dengan kedatangan Ramadan, kerana bagi mereka dengan janji-janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ganjarannya yang dilipat gandakan. Tuan-tuan bayang, di bulan biasa kita semayang juga fardu, tetapi kita buat juga ibadat-ibadat yang sunat, tetapi dengan ganjaran yang terbatas. Tetapi bila kita masuk dalam Ramadan, masya-Allah, digandakan dengan seluas-luasnya. Di pertengahannya lain pula, dan di akhir lain pula keadaan-keadaannya. Jadi tuan-tuan, kita sebut dalam kitab disebut idkhalus surur, memasukkan rasa gembira setiap hari. Rasa gembira ni memang untuk kali pertama ataupun peringkat awal kita mesti memasukkan, mesti kita buat pun tak apa, atas dasar mendidik. Tapi lama-lama bila kita biasakan, Ramadan akan jadi satu bulan yang menggembirakan. Keduanya tuan-tuan ialah persiapan dari segi akliyah, dari segi pengetahuan. Ini juga adalah satu perkara yang cukup penting, kerana dengan pengetahuan inilah yang akan membawa kita kepada keimanan, dan dengan keimanan inilah yang akan membawa kita kepada keamanan. Kemana yang kita masukkan ni ialah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditempuh jalan keimanan ini kecuali dengan ilmu. Jadi orang kata tak kenal maka tak cinta. Tapi bila kita ambil tahu berkaitan dengan Ramadan, berkaitan dengan ganjaran-ganjaran, apa yang ada di awalnya, apa yang berada di tengahnya, apa yang berada di akhirnya, maka bila kita faham, maka insya-Allah kita akan menghadapi ataupun kita akan masuk ke dalam Ramadan ini dengan penuh bersemangat. Hari ini ada beza tuan-tuan antara orang yang faham dengan orang yang tahu. Berapa ramai orang yang faham, berapa ramai orang yang tahu tetapi dia tidak faham. Tetapi biasanya orang yang faham dia akan tahu. Kuncinya ialah apa? Pengulangan. Ulang. Kerana apa kata ulama, ilmu itu bukan sampainya kepada tahu, tapi sampainya makna kepada hati. Jadi nak sampai kepada itu ialah dengan pengulangan. Itu yang kedua tuan-tuan. Dan yang ketiga, persiapan yang perlu ada ialah dari segi persiapan fizikal. Ini juga satu yang penting. Walaupun kita sebut tadi unsur manusia ni ada dua, unsur kerohaniannya dan unsur jasmaninya. Namun apa yang bila kita sebut tentang persiapan fizikal, tidak boleh tidak kalau orang yang ibarat orang yang dah mula masuk ke usia 40-an, 50-an, dah mula ada penyakit-penyakit. Jadi kita kena tahu bagaimana untuk memastikan kita masuk ke dalam Ramadan ataupun kita melalui Ramadan ini sampai akhir dalam keadaan sihat. Kerana kita macam kita sebut tadi, kalau kita nak puasa sepanjang hari daripada terbit matahari sampai ke waktu senja tu, menahan diri, mestilah dalam keadaan sihat. Kat malam nak semayang tarawih 20 rakaat pun nak kena sihat. Lain tuan-tuan, pahala orang semayang berdiri lain dengan pahala orang duduk. Jadi kemudian nak mengajinya, mesti mata mesti sihat. Jadi persiapan dari segi fizikal ni perlu kita
perlu kita adakan. Jangan buka puasa tu nanti masya-Allah dah satu hari kita kita berpuasa ni, dia buka puasa dia qada semua sekali daripada subuh, zuhur, makan tengah hari semua sekali dia qadakan masa berbuka puasa. Ini salah tuan-tuan. Kita perlu faham kita mesti mengekalkan diri kita di dalam keadaan sihat supaya kita boleh beribadah dengan sepenuh-penuhnya sebagaimana yang dituntutlah di dalam syariat kita. Dan yang terakhirnya tuan-tuan ialah persiapan dari segi strategi. Tuan-tuan, kita bayangkan Ramadan ni seperti satu pasaraya yang berdekatan dengan kita. Kemudian pasaraya ni dia tiba-tiba dia buat satu grand sale. Tak pernah setahun tiba-tiba dia buat satu jualan bukan harga runtuh, harga terbalik ke apalah tuan-tuan. Dia bukakan tawaran, bukan diturunkan harga, bahkan diberikan percuma. Ambil satu dia bagi lagi 70. Jadi tuan-tuan, kalau satu orang yang bijak bila dia mendengar ini ada jualan yang baik, tawarannya bagus, dah tentu orang akan ramai, dan kita pula kena pastikan sebab tempohnya tak lama, hanya 30 hari. Jadi bicaranya ialah apa tuan-tuan? Ialah soal strategi, bagaimana kita nak menyusun supaya kita dapat sepenuhnya kita dapat merebut segala peluang-peluang yang ada secara maksimal. Jadi tuan-tuan bayangkan kan, kalau dalam cerita seperti pasaraya tadi, tuan-tuan, kita tak datang dengan naik motor kita kan, silap kita bawa lori, kontena dan sebagainya. Jadi dia berkaitan dengan strategi, dia berkaitan dengan plan, bagaimana kita mengurus. Bab patah kata orang kampung saya, you fail to plan, then you plan to fail kan. Bila, kalau tak salah saya lah tuan-tuan, kalau kita gagal untuk buat perancangan, artinya kita merancang untuk gagal. Maka ini adalah perkara yang perlu kita berikan perhatian. Kalau dalam urusan dunia pun bukan main, bila tak payah lama ni, nanti akhir nak raya nanti kan, kalau dengar dah boleh merentas negeri dan sebagainya, kita dah mula plan macam-macam. Kenapa tidak di dalam urusan rohani kita mempunyai kualiti dan perhatian yang sama terhadap urusan akhirat kita, iaitu dengan kita menyusun bagaimana untuk kita meraih seluruh-luruhnya ganjaran yang sedang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah 4 persiapan yang boleh kita renung pada setiap masa dan keadaan di dalam sepanjang Ramadan yang sedang kita lalui ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuliskan saya dan tuan-tuan sebagai orang-orang yang orang yang berjaya untuk mendapat ketakwaan, orang-orang yang diberikan kebahagiaan dan kesejahteraan dengan sebab datangnya Ramadan. Tuan-tuan, mudah-mudahan perkongsian ini sedikit sebanyak memberi manfaat. Sekiranya tuan-tuan teringat, doakanlah saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.